Ya, kita bersua kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Kali ini kita juga nak memperkatakan tentang krisis yang berlaku di Palestin. Sebenarnya ini bukan krisis yang terbaru berlaku kerana ia telah pun mengambil masa berpuluh-puluh tahun. Perebutan antara Israel ataupun rejim Zionis dan juga Palestin dalam perebutan wilayah khususnya yang berlaku di jalur Gaza, tebing barat dan juga di Bukit Golan. Ini antara perkara yang perlu untuk dibincangkan, bagaimana krisis ini telah pun menyebabkan berlakunya korban dan juga nyawa yang banyak terkorban disebabkan apa yang berlaku dan juga pertempuran yang berlaku. Bercakap lebih lanjut tentang pembebasan Palestin, titik kesatuan ummah, sudah pastinya negara-negara Islam sedang dalam proses untuk memastikan sokongan terhadap Palestin ini diberikan di peringkat global. Untuk bercakap lebih lanjut, kita terus saja bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi yang juga merupakan pengerusi Sekretariat Aid for Palestine merangkap Adun Batu Buruk, Terengganu. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik YB. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih bersama kami. Sedikit kita bercakap mengenai sokongan yang akan diunjurkan terhadap Palestin khususnya. Sidang jawatan kuasa khas ataupun mesyuarat khas yang akan berlangsung antara negara-negara anggota OIC akan diadakan dan juga insya-Allah Yang Berhormat Menteri Luar kita juga akan mengambil bahagian dalam mesyuarat tersebut. Jadi perkara ini membangkitkan persoalan tentang sejauh mana sokongan dan juga kesatuan ataupun solidariti negara-negara Islam dalam membantu dan juga menzahirkan sokongan mereka terhadap apa yang sedang berlaku dan juga penindasan yang sedang berlaku di negara Palestin khususnya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang pertama sekali saya ucap terima kasih kepada RTM dan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia yang menjemput saya untuk membicarakan tajuk yang sangat penting ini. Bila kita membicarakan tentang isu Palestin, kita perlu membezakan di antara dua sudut. Dari sudut perjuangan untuk membela isu Palestin ini yang diambil oleh negara-negara dan diambil oleh rakyat dan umat Islam secara umumnya. Boleh kita katakan di sini bahawa semua umat Islam bersepakat untuk membela isu Palestin tanpa mengira daripada mana negara mereka berada. Hatta di negara-negara umat Islam yang mempunyai hubungan dengan negara haram Israel sekalipun, rakyat dan umat Islam di sana bersatu hati untuk membela isu Palestin. Namun, jika sekiranya kita melihat dalam konteks hubungan sesebuah negara dengan negara lain, khususnya agenda normalisasi yang diketengahkan oleh bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dahulu, kita melihat di sana wujudnya perbezaan dan juga perpecahan di kalangan dunia Islam itu sendiri. Ya. Alhamdulillah kita melihat Malaysia tegas sejak daripada tahun 1963 lagi tidak mengadakan apa-apa hubungan dengan negara haram Israel. Namun kita sangat sedih dengan beberapa buah negara Islam, khususnya negara-negara Arab yang mengadakan normalisasi dengan negara haram Israel seperti UAE, Bahrain dan lain-lain lagi. Dan kita melihat di sana terdapat juga negara-negara Islam yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara haram Israel. Tetapi mereka mempunyai pendirian yang tegas dalam mengutuk kekejaman negara haram Israel terhadap rakyat Palestin dan membela isu Baitul Maqdis, seperti pendirian yang diambil oleh negara Turki, negara Qatar, negara Jordan yang tegas dalam membela isu Palestin dan mengecam kekejaman yang dilakukan oleh negara haram Israel. Kita mengharapkan persidangan OIC pada hari ini dan juga persidangan yang sedang berlaku di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu akan memberikan satu natijah yang lebih tegas, tekanan, desakan masyarakat antarabangsa terhadap negara haram Israel yang bertindak dengan begitu kejam terhadap saudara-saudara kita di bumi Palestin.
Ya, YB, sudah pastinya kita mengetahui bahawasanya Israel ini boleh dikatakan sebagai they rule by proxy apabila pemerintahan itu dilaksanakan secara proxy dan juga rakan-rakan sekutu yang banyak membantu dan juga memberikan sokongan, antaranya Amerika Syarikat yang pernah memberikan bantuan ketenteraan dan juga bantuan persenjataan kepada Israel. Jadi dalam perihal ini, apabila kita melihat pernah berlaku sokongan negara Arab terhadap Israel dan juga perang 6 hari juga pernah berlaku namun gagal dalam membebaskan Palestin. Jadi apakah kita sebenarnya dalam perihal untuk menentang proksi-proksi Israel dan juga USA ini, kita masih belum berdaya untuk menentang mereka dari segi fizikal, persenjataan dan juga keuangan, YB? Kita perlu mengakui bahawa dunia Islam masih lagi berada di zaman kelemahan. Bermula daripada kejatuhan kerajaan Islam Osmaniyah di Turki pada tahun 1924. Ya. Daripada perancangan penjajah-penjajah pada ketika itu, khususnya penjajah Britain, Perancis dan lain-lain lagi, yang berjaya menjatuhkan kerajaan Islam Osmaniyah dan seterusnya mengadakan beberapa perjanjian memecah belahkan negara-negara umat Islam daripada sebuah negara kepada 54 buah negara yang bertunjangkan kepada bangsa, kaum dan mazhab, sehingga satu bangsa mempunyai lebih daripada 10 buah negara seperti bangsa Arab. Dan natijahnya kita melihat sehingga ke hari ini dunia Islam masih lagi berada di zaman kelemahan yang kita sama-sama saksikan pada hari ini. Sepatutnya dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam dari sudut rakyat yang ramai, umat Islam yang mempunyai jumlah lebih daripada 1 bilion, yang mempunyai sumber hasil mahsul yang begitu banyak, petroleum, gas, tanah yang subur, yang mempunyai tempat-tempat yang paling strategik seperti terusan Swiss, Selat Melaka dan lain-lain lagi. Sepatutnya dengan kekuatan-kekuatan ini, negara-negara Islam boleh untuk menguasai dunia sebagaimana di zaman kegemilangan Islam dahulu. Tetapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, hasil daripada perancangan penjajah-penjajah, mereka berjaya melemahkan umat Islam dan kita masih lagi berada di zaman kelemahan sehingga kita terpaksa bergantung kepada kuasa-kuasa besar dunia. Lihat apa yang berlaku dalam Majlis Keselamatan PBB. Setiap kali kekejaman, penindasan yang dilakukan oleh negara haram Israel dibawa ke Majlis Keselamatan PBB untuk dikecam, negara pertama yang meveto cadangan ini ialah Amerika Syarikat yang merupakan kuasa besar dunia. Oleh kerana itulah apa yang harus dilakukan oleh umat Islam pada hari ini, umat Islam secara umumnya mestilah bersama-sama dalam isu Palestin ini. Mestilah membantu, menolong mereka dan memberikan sokongan moral kepada mereka. Dalam masa yang sama, dunia Islam juga mestilah berusaha untuk menyatu padukan hubungan sesama mereka dan membina kekuatan mereka sendiri, bukannya bergantung kepada negara-negara luar, khususnya kuasa-kuasa besar dunia. Ya, betul. Dan sememangnya kita amat bersyukur dan juga berterima kasih kepada umat Islam di Palestin yang sedaya upaya berkorban nyawa sehingga ketitisan darah terakhir untuk mempertahankan Masjidil Aqsa yang juga merupakan kiblat pertama dan juga berlakunya peristiwa Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam perihal ini umat Islam di Palestin sedia untuk berkorban dalam mempertahankan Masjidil Aqsa yang mana menjadi perebutan juga antara rejim Zionis dan juga masyarakat umat Islam di Palestin. Jadi selaku umat Islam yang tidak berada di sana dan juga memerhati dari jauh saja, apa yang boleh dilakukan dalam usaha kita mempertahankan integriti ataupun kedaulatan, malah mempertahankan nama agama kita sendiri melalui apa yang diperjuangkan oleh umat Islam di Palestin? Jihad dan perjuangan untuk membebaskan bumi Palestin adalah satu fardu ain. Bila disebut fardu ain, kewajipan ke atas setiap umat Islam. Namun kita perlu memahami konsep jihad itu sendiri yang sangat luas. Jihad bukan sahaja memberi erti mengangkat senjata menentang penakluk dan penjajah,
Tetapi jihad lebih daripada itu lagi. Termasuk dalam ruang konsep jihad itu ialah jihad dengan harta benda. Jihad dengan memberi sokongan moral. Di sinilah kita perlu memahami bahawa umat Islam umpama satu rantai yang tidak terpisah di antara satu sama lain. Walaupun kita berbeza dari sudut bangsa, kaum, tempat tinggal, tetapi kita adalah satu umat yang bertuhankan kepada Allah, yang bernabikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkiblatkan kepada Kaabah, yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Maka Masjidil Aqsa adalah milik kepada umat Islam, dan kita sebagai umat Islam tanpa mengira siapa kita, bangsa apa kita, di mana kita berada, daripada negara mana kita menjadi warga negara dan rakyat, kita mestilah bersama-sama berjuang untuk membebaskan bumi Palestin ini, sekurang-kurangnya dengan doa kita, sekurang-kurangnya dengan sokongan moral kita. Kerana di hari akhirat kelak, Allah Ta'ala tidak akan bertanya kepada kita, banyak mana duit yang kita belanjakan untuk membebaskan bumi Palestin. Allah Ta'ala tidak akan bertanya kepada kita, banyak mana masa yang kita luangkan untuk perjuangan bagi membebaskan bumi Palestin ini. Tetapi apa yang Allah Ta'ala akan tanya kita, apakah usaha yang kamu lakukan? Memang apa yang sedang kita saksikan di bumi Palestin pada hari ini adalah satu perkara yang sangat menyedihkan kita, umat Islam. Bahkan ia sebenarnya bukan sahaja isu umat Islam, ia adalah isu kemanusiaan, isu universal. Masya Allah. Yang bukan sahaja umat Islam tetapi juga melibatkan seluruh manusia. Dalam konteks negara kita yang berbilang kaum, bukan sahaja orang Melayu, Islam, termasuk bangsa-bangsa lain, penganut agama lain. Sebagai manusia yang bebas, mereka yang mempunyai sifat naluri manusia, saya percaya bersama-sama dengan umat Islam di Palestin yang dizalimi dan ditindas oleh rejim negara haram Israel pada hari ini. Jadi sekurang-kurangnya doa kita, sokongan moral kita, sokongan keuangan kita untuk membantu isu Palestin ini. Alhamdulillah, rakyat Malaysia adalah rakyat yang pemurah. Kita melihat bagaimana sumbangan-sumbangan yang disalurkan, sama ada daripada individu, pertubuhan, NGO, pihak kerajaan, syarikat-syarikat dan lain-lain lagi untuk membantu bagi bersolidaritas dalam isu Palestin ini. Jadi kami Baik, dan sudah pastinya Aid for Palestine juga digerakkan dalam membantu dan juga menggerakkan solidariti ummah, khususnya untuk menyalurkan bantuan kepada umat Islam di Palestin. Terima kasih sekali lagi, dan juga satu perkongsian yang baik daripada Yang Berhormat Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi yang juga merupakan pengerusi Sekretariat Aid for Palestine merangkap aduan Batu Buruk Terengganu. Terima kasih YB bersama kami pada pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.